Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. InsyaAllah sama-sama kita sebentar lagi. Salam satu Muharram. Jom sama-sama. Ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Ya sifati, ya sifati al-aliyah. Qaimun bi fina uridu atiyah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. تحت بابي أرجع وقفت بذلي. فأغثني بالقصد قبل الماني. الله يا الله. الله الله يا الله. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Sabtu dan salam tahun baru. Awal Muharram Mal Hijrah ini 1444 Hijrah. Bersama dengan saya Farin Ahmad dan juga Uyaina Arsyad. Ya, betul tu. Salam Al-Hijrah buat seluruh umat Islam. Dan tadi kita pun sudah pun disajikan dengan persembahan nasyid nyanyian oleh Muhammad Ammar Mukhlis Abdul Muhsin dan Muhammad Naufal Muhammad Isa. Sekejap lagi kita akan kembali bersama dengan mereka. Okey, dan seperti yang Fahrin katakan tadi, okay, hari ini 30 Julai 2022, hari Sabtu, 1 Muharram, detik permulaan. Kalau tahun lepas saya ingat Kita menyanyi. Saya pun teringat. Ya, saya teringat kalau tahun lepas Fahrin Ahmad mulakan siaran dengan menyanyikan lagu Detik Muharram tu. Okey, tapi hari ini tak ada. Tapi yang penting topik kita pada hari ini cukup menarik yang kami akan kongsikan kepada anda sebentar saja lagi. Dan bila kita bercakap tentang tahun baru, semangat baru, azam baru, dan inilah yang kita nak kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Bercakap tentang semangat, kegembiraan dan juga sesuatu yang ingin kita kongsikan. Ini berita yang cukup menarik mengenai Malaysia dalam bidang sukan silat. Kita mulakan dengan Malaysia rangkul 3 emas kejuaraan pencak silat dunia. Wow, hebat sekali menerusi kategori artistik pada kejuaraan pencak silat dunia 2022 yang berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC. Dan pada aksi final malam tadi, emas pertama Malaysia diraih menerusi gandingan Muhammad Taqiyuddin Hamid dan Sazlan Yuga yang beraksi dalam kelas ganda lelaki selepas menewaskan pasangan adik-beradik dari Filipina, Al-Muhaidib E. Abad dan Al-Fawjan E. Abad. Okey, dan ini di satu lagi temasya yang lain di peringkat antarabangsa juga di mana kuartet renang Malaysia lebur rekod temasya. Okey, dan kalau kita lihat kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara menggabatkan kampus Ban Yang Noi memecahkan rekod temasya sukan Universiti ASEAN dengan meraih pingat emas. Dan kuartet ini terdiri daripada Wilson Sims, Sebastian Soon, Low Zeng Yong dan juga Terence Ng Shin
Jet. Jadi kami mengucapkan selamat tahniah, selamat berjaya terus kepada mereka dan juga tak dilupakan satu tamasya yang sedang berlangsung Yana, di mana kontingen dan atlet Malaysia juga sedang beraksi adalah di Sukan Commonwealth. Betul tu. Majulah sukan untuk negara, selamat maju jaya untuk semua atlet negara yang mengharumkan nama Malaysia. Baik, ada satu lagi kisah yang kami nak kongsikan bersama dengan anda yang mungkin boleh dijadikan inspirasi juga buat kita semua. Ini berkaitan dengan seorang lelaki yang berkerusi roda, tak duduk diam bantu orang. Kecacatan bukan penghalang lelaki ni jalani hidup seperti insan biasa. Dan abang ni namanya Ayi, ataupun nama sebenarnya Muhammad Fauzi. Dia cakap dia dah terbiasa melakukan aktiviti kerja harian seperti normal walaupun dirinya kurang upaya. Dan dia juga suka memberikan kata-kata semangat dan menyalurkan bantuan kepada individu yang memerlukan dan senasib dengan dirinya. Dan beliau mengatakan telah dianugerahkan tubuh badan seperti ini sejak daripada lahir dan segala aktiviti harian sudah menjadi kebiasaan, dan saya sekiranya orang luar melihat ia susah, tapi tidak bagi saya. Saya sebenarnya melihat kepada insan-insan sebegini cukup istimewa yang membuatkan kita sebenarnya yang rasa diri kita sempurna ni Yana, patut rasa malu, patut rasa ingin menjadi lebih baik, dan kita sepatutnya membantu insan-insan sebegini. Kalau kita lihat kepada visual yang kita kongsikan, kita yang tak berada di tempat beliau Yana, pasti kita tidak faham. Tapi kalau kita lihat beliau sendiri tak merasakan ianya susah dan menjadi kebiasaan. Sebab itulah kita kata bukan kekurangan upaya tetapi kelainan upaya. Masih lagi mampu melakukan, dan orang kata semangat yang wajar ini ditunjukkan, yang saya kira kepada kita semua pun dapat dijadikan inspirasi lah khususnya. Dan mungkin katalah kita bercakap tentang tahun baru, ramai di antara kita mungkin ada rasa putus asa dan sebagainya. Inilah masanya untuk kita terus bangkit dan pastikan anda terus bersama dengan kami. Sebelum kita memanjangkan lagi siaran kita pada hari ini, ada juga satu laporan mengenai mahal hijrah yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kita saksikan terlebih dahulu. Sambutan Mahal Hijrah bagi tahun 1444 Hijriah bersamaan dengan 2022 Masihi telah diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan dengan tema Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Bagi tokoh Mahal Hijrah peringkat kebangsaan dinobatkan kepada mantan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam JAKIM iaitu Tan Sri Osman Mustafa, manakala Menteri Kanan Menjaga Misi Khas Hal Ehwal Islam Kemboja Okna Datuk Dr. Osman Hassan pula dinobatkan sebagai tokoh Mahal Hijrah peringkat antarabangsa. Masing-masing menerima pingat dan CJ penghargaan Kerajaan Malaysia. Penganugerahan tersebut adalah berdasarkan sumbangan besar mereka dalam membangunkan ummah dan perkembangan syiar Islam selain dapat pengiktirafan dan diterima masyarakat. Penyampaian tokoh Mahal Hijrah tersebut disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Turut berangkat pada majlis berkenaan adalah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad. Itu dia tadi sedikit paparan berkenaan dengan sambutan dan anugerah tokoh Mahal Hijrah. Jadi kami di Wanita hari ini sekali lagi nak ucapkan tahniah kepada Tan Sri Osman Mustafa yang diumumkan sebagai tokoh Mahal Hijrah peringkat kebangsaan tahun ini, dan Menteri Kanan Menjaga Misi Khas Hal Ehwal Islam Kemboja Okna Datuk Dr. Osman Hassan yang diumumkan sebagai tokoh Mahal Hijrah antarabangsa. Tahniah dan semoga mereka terus berjaksa dan berbakti kepada kita semua. Baik, dan hari ini topik cukup menarik. Saya rasa anda akan rugi kalau tak terus setia bersama kami. Topik kita pada hari ini ialah transisi kehidupan. Transition, perubahan, peralihan. Seiring juga dengan topik yang mana bertempatan juga dengan kita punya semangat Mahal Hijrah pada hari ini, yang mana saya kira bila kita bercakap tentang transisi kehidupan ni kan Fahrin, kita sendiri sebagai seorang manusia ada banyak fasa-fasa dalam kehidupan yang kita lalui. Tetapi mungkin ada dalam kalangan kita yang merasakan bahawa penghijrahan itu adalah satu perkataan yang cukup
cukup besar ertinya, Benar. cukup berat maknanya. Mungkin sedikit sukar nak berhijrah ataupun nak tunggu dulu sehingga mendapat hidayah. Kalau tunggu berapa lama? Betul. Soalannya. Dan lebih-lebih lagi ada di antara kita juga yang sesa bertangguh-tangguh untuk mengubah kepada menjadi yang lebih baik. Dan saya kira tahun baru ini adalah waktu terbaik, turning point atau satu detik perubahan yang boleh membawa anda ke arah yang lebih baik. Dan Cop. Kalau Farin ada azam tahun baru tak? Saya azam tahun baru banyak, tapi yang penting dia nak lebih maju daripada tahun lepas. Saya suka azam tu. Okey, dan saya nak beritahu mereka juga sekarang siapakah tetamu kita pada hari ini untuk pastikan anda terus bersama kami. Hari ini mereka adalah di kalangan individu wanita yang memang saya hormati dan kagumi, Ustazah Isfadiah dan juga Nur Nilofa Muhammad Noor. Dua tetamu yang cukup hebat yang akan kita bincangkan tentang topik kita pada hari ini. Dan kepada anda juga mungkin ada sebarang perkongsian yang nak diceritakan bersama dengan kami dari segi transisi kehidupan yang anda lalui, fasa-fasa kehidupan anda yang mematangkan kita dan sebagainya. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kita terus bersama di Wanita Hari Ini. Alhamdulillah, saya pasti ramai yang dah tak sabar nak bersama kita dengan topik kita pada ini, transisi kehidupan. Dan saya pasti kita semua nak berubah menjadi yang lebih baik dengan azam yang baru. Dan walaupun tadi Farin Ahmad dah memperkenalkan tetamu kita, yang nak rasa kena perkenalkan lagi sekali kerana aura mereka cukup hebat, cukup kuat. Saya yang lelaki ni rasa kecil pula rasa. Dan awak seorang-seorang je warna tu tau. Tak patut betul. Baik. Okey, yang pertama sekali kita bersama dengan sebelah Yana, Nur Nilofa Muhammad Noor. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bila sihat? Sihat, doakan. Alhamdulillah. Tengok dia tu kan. Dan kita juga bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki selaku pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bila penonton dah tengok full frame ni semua nampaklah yang Farin Ahmad seorang je warna dia lain sikit Tak lagi. apa, lelaki kena lain. Lagi lain. Okey, baik. Terima kasih kerana bersama kita di Wanita Hari Ini. Dan okey, mungkin kita mulakan saja bersama dengan Ustazah terlebih dahulu. Ustazah, bila kita cakap tentang ini topik kita transisi kehidupan. Bersempena juga mal hijrah, tahun baru, orang mencari azam, mencari orang kata detik perubahan. Tetapi detik perubahan tu dikaitkan juga dengan hidayah. Jadi ramai di antara kita juga, kata saya tadi, bertangguh-tangguh. Katanya hidayah tak sampai, hidayah tak ada. Apakah itu hidayah dan bagaimanakah sebenarnya kita tak perlu ditunggu, tapi kita sendiri yang kena mencari dan berhijrah. Macam mana nak cari hidayah tu? Sebab hidayah tak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, para penonton yang dikasihi, seterusnya Farhin, Uyaina, Nilofa. Kita bila sebut tentang hidayah tak sampai ni, kita kena fikir hidayah tak sampai ke atau kita yang tak capai. Sebab hidayah tu dia berada dekat dengan kita. Jadi kita capai tak? Dan sudah tentu kalau kita nak mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah SWT, kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Yang itu ikrar kita yang kita baca setiap hari. Berkali-kali. Berkali-kali, betul. Dan kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, hidayahkan, beri petunjuk kepada kami. Iaitu petunjuk kepada jalan yang benar. Tapi sebelum tu kita ada sebut apa tahu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat yang sebelum ihdinas siratal mustaqim adalah petanda kita ikrar kita mesti tahu matlamat kita dulu. Iyyaka na'budu, ya Allah, kepada Engkau saja aku menyembahkan ataupun memperhambakan diriku. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan aku tahu untuk itu aku mesti ada cabaran dan aku mohon bantuan daripadamu. Jadi bila dia jelas matlamat dia, kemudian dia minta bantuan daripada Allah, barulah hidayah sampai. Waktu tu dia kena capai. Dia kena ambil dan dia dapatkan. Tapi kena ada matlamat yang jelas dulu. Kalau tak ada matlamat, macam mana hidayah nak sampai? Betul tak? Jadi ataupun matlamat dia huru-hara. Matlamat dia entah ke mana-mana. Jadi hidayah tu nanti yang akan jadi payahlah. Sebab tak jelas kan. Kita nak pergi ke KL, tapi kita tak pasti nak naik transport mana. Jadi di situ yang susah tu. Jadi hidayah itu ibarat transport yang membawa kita ke destinasi yang sebenarnya. Dia macam satu misteri tau. Benda tu kita tak nampak. Betul. Tapi kita kena cari sebenarnya bukan dengan mata ni, tapi dengan mata hati. Betul. Kita tak boleh tunggu sahaja untuk hidayah tu sampai kalau kita sendiri tak ada usaha, tak ada matlamat dan hala tuju. Betul. Itu yang cantik. Dan Lofa sendiri sebagai seorang selebriti, public figure yang kita kira perjalanan hidup Lofa ini juga semua orang ingin ambil tahu dan orang kata boleh dijadikan juga sebagai panduan
dalam satu erti kata lain. InsyaAllah. Tapi macam mana Lofa sendiri melihat diri Lofa dan penghijrahan dan juga transisi dalam kehidupan yang berlaku? Bagaimana? Adakah Lofa sendiri pernah terfikir yang akan melalui fasa-fasa perubahan dan transisi seperti ini? Okey, bila cakap tentang nak berubah ni kan, saya rasa sepatutnya setiap orang kena ada hasrat dan impian untuk berubah. Macam hari-hari suara kecil kita mesti ada, aku nak jadi orang yang lebih banyak bersedekah, banyak harta aku lebih diberikan ke dalam jalan Allah. Aku nak jadi orang yang lebih banyak berzikir, lebih banyak yang mampu bangun malam untuk bersolat. Kita kena ada. Saya sendiri pun hari-hari mesti ada suara-suara tu. Dan kita kalau suara hati tu ada, saya tak langsung badan kita akan bertindak ke arah itu. Jadi kalau kata kita tidak ada suara-suara itu, kita kena risau. Sebab kata maksudnya kalau ada sebab apa tahu kena risau. Orang-orang seperti ini adalah orang yang macam nanti dululah, have fun dululah, chill dululah, muda lagi lah. Macam saya sendiri, kalau tanyakan tentang saya dah hasrat untuk memakai produk pada satu hari masa dululah. Tapi saya diberi kekuatan oleh Allah untuk memakai dengan lebih awal. Bukan mudah benda ni. Saya bukan seorang budak madrasah ataupun seorang daripada ambil aliran bahasa Arab atau seorang hafizah. Bukan. Saya daripada dunia seni, seorang pengacara, pelakon dan juga seorang yang terlibat dalam dunia fashion. Memang kena mujahadah, kena usaha payah, kena berusaha. Banyak yang perlu saya buat untuk kekal istiqamah dalam usaha agama ni. Okey, saya nak menambah sikit Puan. Kali tadi saya jumpa Lofa ni dia masih cek lagi. Ni kali bersuara muka ni dah jadi Puan Lofa pula. Okey, kita bercakap tentang anda sih terbuka dan berterus terang tentang transisi ini. Tapi pasti ada cabaran. Pasal orang macam kita, orang TV ni, dia bukan mudah sebenarnya. Lebih-lebih lagi dalam arus media sosial sekarang ni. Dan berada di mata masyarakat, public side. Cabaran, pengorbanan. Okey, Masya Allah. Okey, kalau kita nak selamat sikit, kita kena cari suasana tu, circle yang betul. Maksudnya macam saya sendiri, Alhamdulillah, Allah campakkan saya ni selepas berkahwin di Seri Petaling, di mana duduk, di mana para ulama, ustazah semua dekat situ. Okey. Jadi untuk akses pergi ke majlis taklim mingguan, untuk pergi kelas-kelas, untuk pergi ke khatam Bukhari, majlis semua tu banyak. Tinggal kita nak pergi ke tak je. Kita nak pergi ke tak pergi je. Jadi macam orang lain kalau mungkin tidak berada di kawasan yang banyak aksesnya, kita kena cari online ataupun kena create kawan-kawan yang boleh bantu kita. Kalau tak ada suasana ni susah, saya cakap bukan senang. Betul. Lagi-lagi kita dekat dalam industri seni ni. Betul, especially orang kata kalau kita belajar dulu pun, zaman belajar di universiti, kalau kita tak ada circle of friends yang betul-betul boleh bawa kita sentiasa kelas, belajar dan sebagainya, kita pun belum tentu grad dengan jayanya. Sebab kita bukan datang daripada background itu. Background yang memang macam mungkin ustazah lebih senang untuk kalau kata nak buat usaha sendiri tu lebih cepatlah untuk get back on track tu kan. Di mana kata kunci dia apa tahu? Suasana ataupun mereka di sekeliling kita. Dipanggil apa? Baik apa? Kalau suasana tu dalam bahasa Bi'ah. Okey. Bi'ah salihah. Dia bukan bye-bye. Bi'ah. Bukan buah juga, dia bi'ah. Saya suka bila Lofa sentuh tentang circle of friends, suasana itu dan sebagainya. Dan tadi Ustazah ada cakap pasal kalau kita nak merubah kehidupan kita, nak beralih kepada satu transisi yang baru, kita perlu ada hala tuju tu supaya kita mendapatkan hidayah tu. Alhamdulillah hidayah sudah dapat. Tetapi nak kekal konsisten, nak kekal istiqomah, mungkin itu yang menjadi cabaran dalam kebanyakan daripada kita. Jadi Ustazah, macam mana sebenarnya nak mendapatkan hidayah itu pun kita tak tahu kapan pula. Kok gitu? Tak tahu nak dapat bila kan? Bila. Tapi bukan kapan kan? Bukan. Macam mana kita nak maintain, nak kekal istiqomah? Allahu Akbar. Itu soalan yang cepu cemas sebenarnya. Banyak orang tanya kan? Dan satu perkara yang agak sukar juga pada diri saya lah kalau so-called ustazah juga kerana istiqamah ni adalah anugerah daripada Allah SWT. Sebab dia satu kemuliaan, satu karamah. Jadi kalau kita lihat orang ini mempunyai wibawa, jadi wibawa dia itu kerana dia punya perjuangan jihad dia itu dia cukup tinggi. Okey, dan Allah akan beri itu. So nak istiqamah nombor satu kena berdoa kepada Allah.
minta pada Allah supaya Allah tetapkan hati kita. Kita ada banyak musuh-musuh ni. Musuh nafsu yang dekat dalam diri sendiri yang selalu menggelitik-gelitik kita. Syaitan yang selalu dia tiup-tiup dekat telinga kita kan. Belum lagi kawan-kawan kita yang sekejap jadi jin, sekejap jadi manusia kan. Takut lagi apa? Maksudnya dia punya betul tu kan. pengaruh dan sebagainya lah. Media sosial pula sekarang. Media sosial lagi kan. Jadi somehow kena ada 3M. Jadi M yang pertama itu adalah matlamat tadi. Jadi dengan matlamat itu maksudnya nak berubah jadi baik tu. Kita nak istiqamah, kekal istiqamah. Jadi matlamat itu dipecahkan ikut harian. Okey. Sebagaimana yang Lofa sebutlah tadi. Oh, hari ini nak banyakkan zikir. Hari ini Jadi daripada matlamat tu letak pecah kepada harian, so kita ada niat dan target yang tertentu. So dengan adanya target baru kita ada niat yang jelas kan. Maknanya kena ada aim dulu. Untuk matlamat dulu. Baru ada actionnya. Barulah ada action dia kan. Ia akan nak budu tu. Jadi matlamat tu kena betul dulu. Kalau matlamat salah, haru biru lah kau. Contoh aku nak bersedekah lebih pada minggu ni contoh. Macam tu kan. Jadi letak matlamat, ya Allah, terimalah ini sebagai salah satu daripada matlamatku dan azamku. Kemudian tengok poket kosong pula Lofa. Padahal dah ada aim tu kan. Jadi barulah iyyaka nasta'in. Minta bantuan daripada Allah. Ya Allah, aku ni nak bersedekah ya Allah, tapi tak ada nak sedekah macam mana ya Allah kemudian kita minta daripada Allah sungguh-sungguh. Dan kemudian nanti akan ada Allah bantu nanti, mesti confirm Allah akan bantu sebab nak buat baik. Allah akan bantu nanti. Allah akan tunjukkan pada kita senyum juga merupakan salah satu daripada sedekah. Bantu orang pun, tenaga kamu juga merupakan salah satu sedekah dan sebagainya. So matlamat itu sangat mendalam kalau kita nak bincang, sedalam lautan. Itu baru M1. Okay. M kedua. M yang kedua kena ada mentor. Berguru. Okey. Sebab bila kita nak buat baik, percayalah akan ada unsur-unsur bisikan-bisikan yang kata tak payahlah tu yang dia kata tadi tu. Delay ke, nak cil-cil dulu nantilah kan. Okay, nak pakai tudung nanti dulu kan. Jadi dia ada perasaan seperti itu. So sebab tu kita bila ada mentor, pembimbing melalui pengalaman dia, melalui ilmu dia, kita ada rasa urge untuk terus melakukan kebaikan, istiqamah. Dan yang ketiga, member. Kena ada member. Yang Lofa kata tadi lah. Circle of friends tadi tu. Ada circle ke ataupun bi'ah ke. Tapi bi'ah ni bukannya member ya. Bi'ah ni persekitaran. Jadi member kita ini yang banyak mempengaruhi kita. So member tu boleh jadi ahli keluarga kita. Boleh jadi kawan-kawan baik kita. Boleh jadi mentor kita tadi. Dialah mentor, dialah member, dialah contohnya lah kan. Jadi dia ini memberi kekuatan kepada kita. So itu 3M. Istiqamah. Selepas kita berdoa, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat. Oh, kita. Serentak kita. Okey, mentor, member. Kena ingat benda ni. Okey, perkataan istiqamah ni sangat-sangat menarik. Kita manusia sangat lemah. Iman kita berbolak-balik. Kadang-kadang bisikan demi bisikan itu sememangnya janji syaitan sekalipun, dia tak akan berputus asa. Okey. Tapi kan, kalau kita tengok kepada Lofa sendiri, saya pasti ramai wanita di luar sana tertanya bagaimana dapat kekuatan dan juga nak kekal istiqamah kerana ini tanpa prejudis. Kadang-kadang kita manusia, anak-anak muda. Dia kan, dia datang, dia tengok kawan-kawan dia, dia all out tau. Lepas tu sekali dia tarik handbrake. Betul. Dia tarik handbrake, tak jadi pula. Saya tak nak, saya berkias ada yang dah pakai, buka balik. Betul. Jadi bagaimana nak terus kekal istiqamah dan cari kekuatan tu? Tak payah cakap pasal dalam soal ibadah. Kita pergi restoran tengok menu pun kita bertukar-tukar. Nak ni kejap, itu nak kejap. Macam itulah. Itulah hati kita. Saya, Lofa. Itulah hati kita. Jadi saya nak, sebelum ada 2 benda yang saya nak share. Okay. So yang pertama saya nak share tentang bila salah seorang sahabat Nabi tanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kan tanyanya, dia kata, apa doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sepanjang beliau baginda berada bersama dengan Ummu Salamah? Dia kata doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika, teguhkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Amin. Doa ni Nabi paling banyak baca, antara doa yang paling banyak Nabi baca. Jadi kita ni kena buat benda yang sama. Maksudnya doa ni kita hafal, kita baca lah. So, mungkin ada berkatnya daripada bacaan doa ni banyak-banyak supaya kita ni senang untuk buat benda baik dan kekal istiqamah dalam satu kebaikan tu. Kena faham juga apa maksud doa tu tadi kan. Jadi penuh sepenuh hati. Betul lah jadi yang saya betul kan maksudnya. Betul. Dan yang kedua, ini cerita saya sendiri, mungkin saya boleh kongsikan. Alhamdulillah bila saya ada suami yang banyak membantu saya. Kadang-kadang kalau saya kata, inilah saya tak rasa sangatlah bila solat sekarang. So dia akan cakap, okey jom kita buat lebih sikit taklim ini, ataupun kita pergi
adalah kelas-kelas yang dia akan aturkan. Itu bantuan daripada pasangan sendiri. Maksudnya saya sentiasa berterus terang dengan dia. Sayang, saya rasa jauh sikit ni. Jom. Itu mentor tu. Itu boleh jadi mentor dan boleh jadi member. Jadi bantuan daripada pasangan ni pun sangat penting. Kalau kata suami ataupun isteri kita mungkin tidak beberapa minat dalam bab tu, kita yang kena mulakan. Kita yang kena bawa buku taklim kat depan dia. Jom, dia nak baca. Dengar tak? Kadang-kadang I yang buat benda tu. Atas mungkin lepas solat Zuma dekat tengah melepak-lepak kata, I buka buku taklim macam jom I baca dengar tu I baca. So kadang-kadang dia betulkan. So benda-benda macam tu kita kena create. Betul. Kalau kita tak create, siapa nak create untuk kita? Dan Yana rasa benda ni juga yang sangat-sangat penting dalam kita mengalami ataupun melalui fasa-fasa perubahan dalam kehidupan, iaitu support system. Betul. Kalau kita sendiri sahaja mungkin kita akan ada rasa malas tu, kita akan tarik handbrake secepat mungkin dan sebagainya. Tapi kalau kita ada support system yang kuat kan Ustazah, benda ni sebenarnya yang akan membuatkan kita lebih bermotivasi. Jadi bagaimana sebenarnya untuk mereka yang sentiasa rasa keseorangan, yang nak berubah tetapi member tak ada, mentor pun tak ada, matlamat ada. Jadi bagaimana hala tuju buat insan-insan seperti ni yang nak berubah tapi rasa berat, rasa susah sangat sebab persekitaran. Saya ada banyak kawan macam ni. Takut terjumpa salah orang pun ya juga. Betul. Itu bahaya. Sebab dia, bila kita sebut istiqamah ni, dia maksud sesuatu yang kita harapkan supaya kita berada tegak. Contoh kalau kita naik basikal kan, kita nak berada di atas basikal sentiasa. So nak berada di atas basikal sentiasa, apa yang perlu kita buat? Kena kayuh. Ataupun pakai roda kena sentiasa kayuh kan. Itu bukan basikal gym dekat gym tu, bukan. Ini basikal memang kita nak sentiasa ke depan kan. Kita move forward. Jadi kita kena naik basikal tapi syarat dia mesti selalu kayuh. Jadi kayuhan itu dia buat secara benda yang sama juga. Tolak kanan, lepas tu tolak kiri, imbang pula. Kanan kiri, lepas tu imbang lagi kan. Betulkan kita punya matlamat. So ini sangat berkait rapat dengan, kalau saya boleh sebut, zikir dalam hati kita. InsyaAllah. Jadi dalam hati kita kena banyak zikir. Ada satu kisah. Kisah ini berlaku kepada Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah ini mempunyai seorang pakcik. Nama pakcik dia Muhammad bin Sinwar. Satu malam, umur dia 3 tahun waktu tu. 3 tahun. 3 tahun. Okay. Jadi dia seorang ulama. Jadi dia cerita pengalaman dia. Waktu pukul 3 pagi tu dia bangun malam, dia tengok pakcik dia sedang qiyamul lail. Jadi dia pun sama nak sembahyang malam ikut macam pakcik dia. Jadi pakcik dia pun tepuk dia kata, Sahal, dia kata, ingatlah Allah selalu. Dia umur 3 tahun dah diajar dah ni. Tu boleh terapkan pada Bilal ya. Ingat pada Allah selalu. Jadi Sahal pun kata, ingat pada Allah macam mana? Lepas tu kata pakcik dia, kamu berzikir setiap kali kamu nak tukar baju, 3 benda ni. Allah ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Maksudnya Allah sentiasa bersama denganku, Allah sentiasa melihatku. Cukuplah Allah jadi saksi atas perbuatanku. Cantik. Jadi setiap kali dia nak buka baju je, dia nak salin baju, dia akan baca ni 3 kali. Lepas tu dia dah baca, budak-budak boring kan. Lepas tu dia jumpa lagi pakcik dia. Pakcik, dia kata, dah habis baca dah. Lepas tu pakcik dia kata apa? Sebelum kamu tidur, baca 7 kali. Tambahlah pula. Nampak? Kayuhan tadi kena ke depan lagi. Jadi 7 kali. Dan setiap malam dia baca 7 kali. Lepas tu dah boring. Dalam setahun gitu dia pun jumpa dengan pakcik dia. Pakcik dah baca dah lama dah ni, dia kata. Pakcik dia kata apa? Okey, kalau begitu setiap malam. Tadi yang sebelum tidur, ini setiap malam baca 11 kali. Tambah lagi. 11 kali. Dan sehingga dia kata pada waktu itu daripada 3 kemudian kepada 7, kemudian kepada 11, dia tiba-tiba dia merasakan kelazatan dan kemanisan untuk berlaku taat pada Allah. Dan akhirnya dia meneruskan, dan kemudian selepas itu pakcik dia cakap, jadikan ia sebagai satu rutin zikir buat kamu sampai bila-bila, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi itu menjadi kekuatan pada dia, walaupun dia seorang, walaupun dia hanya ada pakcik dia yang mungkin ada perbezaan ataupun jarak ya, tetapi daripada kecil itulah dia membina istiqamah. Umur 6 tahun dia dah hafal Quran. Masya Allah. Saya kata cerita ni memang sangat indah, tapi itulah lambat tahu. Betul. Dan saya rasa cerita juga kita boleh jadi inspirasi untuk ibu-ibu dan bapa-bapa baru juga. Nak mendidik anak daripada kecil itu pun perlu gradually. Perlu sedikit demi sedikit demi sedikit. Ustazah, ulang dulu. Ustazah, 3 kita kongsi dengan penonton. Supaya kita saya pun nak dengar lagi. Apa 3 tu? 3 zikir tadi tu. Allahu ma'i. Maksudnya Allah sentiasa
sentiasa bersama Ma'i. denganku. Ma'i. Mim ain dengan alif maksurah. Okey. Mim ain. Ma'i. Allah berserta denganku. Allah So ma'i. bila kita kata Allah berserta denganku, kita dah tak takut dengan orang kan? Betul. Jadi Kita Allah hadirkan sentiasa rasa bersama Allah tu dengan ada. aku. Allah bersama dengan aku ni. Kemudian yang kedua, Allahu naziri. Allahu naziri. Allah sentiasa melihatku. Melihat. Jadi melihat tu jadi dia akan berlaku ikhlas, amanah, jujur kan. Dan dia tidak apa orang kata tu tidak menipu ya, tak berani nak menipu. So di situ Allahu naziri. Allah sentiasa melihatku. Dan yang ketiga Allahu syahidi. Syahid. Cukuplah Allah jadi saksiku. Maksudnya bila dia nak buat baik, dia tak tunggu orang suruh buat baik. Okey. Dia bila nak buat baik, dia tak perlu nak tayang-tayang untuk orang tengok dan juga bagi penghargaan daripada orang lain. Baik. Allahumma'i, Allahu nazri, Allahu syahidi. Okey, cantik. Kita nak buat jahat, kita nak buat apa-apa, kita rasa takut sangat-sangat sebab kita tahu dan kita faham maksudnya. Ya. Okey, Lofa, kalau kita seperkara lagi lah bila kita nak berubah transisi dan sebagainya, cakap-cakap orang zaman media sosial berkongsi salah, Ask the right person. berkongsi salah kan, lepas tu kau dulu bukannya macam-macam kan orang mempertikaikan, tetapi kekal kuat dan macam mana nak menghadapi situasi macam ni? Ramai orang tanya saya macam mana kalis peluru, kalis kecaman, kalis makian orang ni. Of course bukan benda yang mudah. Dan benda ni memerlukan satu apa dia panggil praktis. yang berapa lama daripada tahun 2011 Farin. Berapa lama tu? Mungkin 12 tahun, 11 tahun. 11 tahun lamanya. So saya teringat masa awal-awal dulu memang kita ada fasa-fasa yang mungkin a bit traumatic, fasa-fasa yang macam kita jadi macam nak tengok paper pun takut, buka TV pun takut. Tapi alhamdulillah Allah bagi kekuatan untuk kekal kuat sampai ke hari ini. Kalau tidak selama saya tak ada dah dalam industri sini ni. Jadi macam mana kalau untuk orang yang baru yang macam baru viral kat dalam social media, terus down, terus negatif kan. Kita kena tahu, kita kena kenal siapa dia kita, apa nawa itu, apa niat aku buat satu perkara tu. Dan apa sahaja orang cakap, kita kena cakap, dia tak kenal seperti mana aku kenal diri aku. Itu pertama. Dan kedua, aku tahu apa aku buat ni. Dia boleh cakap A, B, C, tapi aku tahu apa yang aku buat. Dan kita kena filter our mind. Jangan senang-senang bagi benda-benda yang negatif masuk dan mempengaruhi diri kita, hati kita. Because we always have to macam mana filter kita kena kuat. Apa yang kita nak bawa masuk, apa yang kita nak tepis kat tepi. Betul. Daripada pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya akan membentuk hati kita. So jaga ni. Kalau boleh jangan baca. Sebab apa yang kita baca tu akan masuk nanti somehow dia akan macam affect our heart. Meracun kita. Be strong not to read, be strong not to listen to people. Macam that's why apa saja kita tengok TV ke social media ke apa yang kita baca, pilih, pick and choose. Sebab benda-benda ni akan membentuk kepribadian kita. So we don't want to semua benda lah kita nak tengok, semua benda lah kita nak baca, benda-benda lawak, benda-benda komedi, benda-benda yang tak bermanfaat pun kita nak baca. Sayanglah. Sebab hati kita ni sangat berharga. Betul. So we want to choose. Yana teringat Yana pernah tengok satu interview Lofa. Soalan yang sama juga diberikan, tapi adik Lofa yang jawab waktu tu. Oh, ya? Adik Lofa kata, Kak Lofa memang ignore paling power. Dia tak baca, dia tak tengok dan dia ignore. Betul lah orang kata ignorance is bliss kan. Kita nak menjaga hati kita, minda kita, mental kita. Betul. Kalau kita terlalu fikirkan apa orang cakap, itu yang kita akan jadi rosak dalam tu suami saya pelik. Kenapa I tak tengok movie semua genre? I cakap I akan pilih genre yang menunjukkan hati I saja. Yang mana yang mengacau I cakap I tak nak tengok. Dia kuat lain macam. I tak kuat. I nak jaga hati I in some ways. Dia ada satu pepatah lagi. Wise men know what to ignore. Saya harap saya lah tu. InsyaAllah. Kita kena tapis dan kalis dan pakai perisai dan ignore je apa yang negatif orang kata. Mana yang kita boleh perbaiki tu pastinya kita akan ambil. Kita bukan sempurna kan. Kita cuba perbaiki. Tapi mana yang kita rasa macam terlalu memberi kesan kepada diri kita tu, kita tolak tepi dan kita move forward. Betul. Yang penting tu matlamat kena jelas. Sebenarnya itu yang paling utama. Okey Ustazah, saya sangat berharap kita ada masa yang lebih panjang, tetapi di penghujung perbincangan kita yang cukup menarik, penuh bermanfaat ni, boleh kongsikan sedikit rumusan, kesimpulan bagaimana kita terus boleh kekal kuat dan istiqamah untuk transisi kehidupan yang lebih baik. Wow, kesimpulan ini saya rasa saya akan petik sebuah nasihat daripada Sayyidatina Aisyah kepada Muawiyah. Muawiyah masa itu dah menjadi khalifah
Jadi dia tulis surat kepada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin. Dia kata bagi nasihat satu sentence, jangan banyak-banyak, dia kata gitu. Itu bahasa kita lah kan. Dan kemudian Sayyidatina Aisyah dia pulangkan balik surat itu dengan satu kalam yang sangat indah. Dia kata, aku beri kamu satu nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu cari redha manusia walaupun dibenci oleh manusia. Cari redha Allah. Silap dah. Cari redha Allah walaupun dibenci oleh manusia. Kerana Allah akan bantu kamu. Tetapi di saat kamu mengubah kehidupan kamu mencari redha manusia, percayalah Allah akan menghumban maruah kamu di tangan manusia. Redha manusia maksudnya nak like manusia, nak follow manusia, semua dia cakap apa, dia komen apa. Manusia tu kan, nak tahu manusia. Nauzubillah min zalik. Itu satu nasihat daripada Said Ummul Mukminin yang dipetik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Wow, kalau kita ingat apa yang dikongsikan oleh Ustazah Isfadiah, oleh Lofa sendiri pada hari ini, insya-Allah transisi dalam kehidupan kita tu kita akan bergerak ke arah yang lebih baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita secara umum. Kehidupan kita dunia dan akhirat. Okey, baik, sekali lagi kita berbanyak-banyak berterima kasih kepada Puan Nur Nilofa dan juga Ustazah Isfadiah kerana bersama dengan kita pada hari ini di Wanita Hari ini. Harap nanti boleh kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Boleh, topik lain pula. Cukup menarik. Okey, baik, sebelum kita berehat ada satu paparan lagi yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kita akan kembali selepas ini. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Memulakan perniagaan dengan menjual nasi ayam sejak 2014, Nur Syahadah Zainuddin, 44 tahun dan suami, tidak mengenal arti putus asa. Biarpun hidup mereka sebelum ini hanya bergantung pada hasil pemberian dari pusat zakat. Minat yang mendalam dalam berniaga telah menjadi satu punca rezeki buat ibu kepada 5 orang anak ini untuk meneruskan kelangsungan hidup. Saya tengok ekonomi saya masa tu tak berapa okey lah, sebab apa, anak selalu sakit, jadi selalu banyak cuti. Dari situ saya dapat idea. Saya masak untuk diorang, baik saya buat bisnes untuk saya sendiri. Jadi ada masa untuk saya jaga anak saya kalau sakit. Jadi boleh ada masa lah jaga anak saya kat hospital. Jadi ada masa untuk saya berniaga. Jadi dari situlah saya dapat sumber inspirasi. Saya boleh buat. Dari situlah saya fikir nak berniaga makanan. Saadah yang dahulunya hanya mampu mengaut untung dengan menjual 2 hingga ke 3 ekor ayam sehari, namun kini rata-rata hasil jualannya mampu mencecah hingga ke 15 ekor ayam sehari. Baginya, sokongan daripada ahli keluarga, terutama suami, menjadi pendorong untuk dia terus bangkit dalam mengubah ekonomi keluarga serta memajukan perniagaannya. Mula-mula masa tu saya memang berniaga tepi jalan, kecil-kecilan masa tu. Saya teringin nak masuk bazar. Masa tu memang, yelah, bila masuk bazar kita perlukan modal yang besar. Jadi masa tu dengan izin Allah, tiba-tiba bagi rezeki kami. Jadi time-time tu juga kami dapat bantuan daripada Lembaga Zakat 2,500 untuk pramodal. Saya nak bantu yang macam mana sebelum ni saya dapat bantuan zakat, ada orang sekeliling bagi bantuan. Macam mana yang saya pernah dapat dulu, saya nak buat sekarang. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Dengan usaha serta berkat pengorbanan yang dilakukan Saadah, kini dia mampu untuk menanggung kehidupannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan lagi. Biarpun dirinya sebelum ini merupakan seorang asnaf, bagi Saadah itu tidak menjadi titik noktah buat dirinya untuk berusaha dalam meneruskan kehidupan seharian sehingga kini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Okey, jom kita selawat sikit. Kon. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun.
seperti yang dijanjikan di awal tadi, mereka dah pun membuat persembahan pembukaan untuk siaran wanita hari ini. Dan tadi paparan yang anda saksikan tadi telah pun tular di TikTok khususnya dengan 3.5 juta tontonan. Wow, kita bersama dengan Muhammad Ammar Mukhlis Abdul Muhsin, dan juga Muhammad Naufal Muhammad Isa. Naufal. Okey, baik, terima kasih bersama kita pada hari ini. Awal tadi untuk semangat di awal juga tadi, dan kalau kita lihat tadi satu perkongsian TikTok yang ringkas, mudah, nampak macam main dia macam tak rancang kan. Tersangka tak ianya akan mencecah tontonan sehingga 35 juta dan terus orang kata terus nak tonton lagi dan dengarkan lagi. Pertamanya ialah macam cakap lah, kita tak sangka-sangka. Sebab kita orang buat pun lepas kita makan dekat pelita kan. Sebenarnya sebelum tu ada kita bawa habis show Salamatullah. Lepas tu lepas tu kita orang pergi makan, balik tu jom kita buat selawat sikit saja. Saya saja ni, lepas tu saya post esok tu, malam tu dah 1 juta. Malam tu dah 1 juta. So macam dalam sebelum 24 jam dah 1 juta ni agak yalah kan. Luar biasa lah. Biasalah kan. Lepas tu esok tu dah meningkat sampai sekarang ni dah 3.5. 5. Saya pun tak tahu sebab dia yang post, saya tak post. Saya tengok dia kata dah 1 juta lebih dah. Waktu tu saya terkejut, gembira ataupun macam kenapa? Saya ambil yang tadi. Kenapa? Tapi kan tadi kalau yang anda tengok dalam video tu tadi TikTok tu ada 3 orang. Ammar, Naufal dengan lagi seorang. Siapakah lagi seorang itu? Furqan Fawaz. Furqan dia tak dapat datang, mungkin ada masalah kesihatan dan sebagainya. Tapi anda bertiga dah kawan lama dah lah. Dah kenal lama ke macam mana? Okey, kita cerita jujur ke tak jujur? Jujurnya kita kenal melalui media sosial juga, daripada kata apa, Instagram. So dulu dia Naufal buat video, saya komen. Kadang-kadang saya buat video, Naufal komen. So kat situlah kita jadi macam, dan masing-masing pun ada keluar lagu juga. So dari situlah kita kenal dia. Accidental bro lah ni. Tiba-tiba jadi bro. Tapi inilah berbalik dengan topik kita tadi tu, Farin. Cari circle of friends ataupun suasana sekitaran yang membawa kita ke arah kebaikan. Inilah antaranya Ammar, Naufal dengan Furqan. Ini pun skill yang juga. Saya abang-abang. Okey, Naufal juga kalau kita boleh kongsikan melihat kepada minat dan juga ada juga menyanyikan lagu dan sebagainya. Okey, tapi adakah dengan orang kata mungkin persahabatan ini, kolaborasi ini akan membuatkan Naufal nak menghasilkan lagu-lagu mungkin berbentuk kerohanian, kata apa yang seterusnya untuk Naufal sendiri? Untuk sekarang ni sebenarnya untuk daripada kita orang bertiga tak ada apa-apa plan yang proper lah. Okey. Macam daripada saya sendiri ada plan lah untuk keluarkan lagu-lagu orang kata ketuhanan. Okey. Ada juga macam saya sendiri selain keluar lagu ketuhanan dakwah, ada juga buat talk. Ada keluarkan buku. Selain keluar buku ada juga keluarkan merchandise ni moto jersey dakwah, macam dekat jersey tu ada quotes. So selain kita menyanyi, keluarkan motivation dan sebagainya, kita keluar melalui baju. So dari situ ada jugalah. Tapi sekarang ni jujur dah ada kan rekod label macam saya nampak video viral anda bertiga, saya nak jadi pengurus offer. Manalah tahu rezeki kan. Tak disangka. Dah ada ke belum? Naufal? Setakat ni belum lah. Saya pernah di offer, tapi saya lebih suka bergerak solo. Sebab mungkin sebab saya ni menyanyi ni kurang sikit. Bukan kurang apa, kurang tak berapa nak pandai. Tak berapa nak pandai. Saya more tu Nuri. Saya cakap mengaji ke terbaik sangat pula kan. Tapi saya lebih kepada itu. So jadinya saya macam kalau ada tawaran-tawaran menyanyi tu saya tolak dululah, sebab sekarang ni pun saya dalam fasa dalam tilawah Al-Quran. So jadi maksudnya masih lagi kita tak boleh kalau campur tu boleh, tapi takut nanti dia gaya suara tu lain. Betul. Gitu. Ikut mana yang selesa. Betul. Antara apa yang kita perhatikan sebenarnya, antara bagi Ammar pun banyak kongsikan taranum. Itu boleh tengok dia punya TikTok, IG-nya dan sebagainya. Tapi ini yang kita nak kongsikan kepada para penonton. Media sosial yang digunakan dengan cara terbaik, menyebarkan sesuatu yang positif dan juga berdakwah. Kita tak nak kata benda TikTok, media sosial dan sebagainya hanya untuk berkongsi tentang hiburan semata-mata. Benda-benda yang melalaikan semata-mata. Jadi saya pasti ramai yang dah mula nak mengikuti anda berdua. Jadi boleh kongsikan. Kongsikan TikTok. TikTok, IG, semua pun tak apa. So di media sosial, kalau di Instagram dan TikTok, Facebook pun sebagainya, memang saya nama yang sama je, Ammar Mukhlis. Itu Ammar Mukhlis je. Ada underscore ke? Tak ada? Tak ada. Seperti yang tertera ni. Seperti yang tertera. Naufal? Macam saya Naufal.isa. Naufal.isa.
Isa lagi E pula kan. Naufal.Isafiq. Tuliskan di situ tepat sekali Okey, baik. Sedikitlah mungkin sebab anda berdua ni masih lagi muda, 24 tahun, 25 tahun. Mungkin nak memberi galakan dan juga semangat kepada anak-anak muda dekat luar sana kalau nak buat sesuatu konten dan sebagainya pun pastikan ianya ada sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain. Seringkasnya. Amal dulu. Bagi saya setiap orang boleh buat apa benda yang dia nak buat. Tetapi kena pada sasaran. Apa yang dia nak buat. Kadang-kadang dia ingin nak buat tapi aduh tak pergilah. Contoh selalu orang sekarang ni, tak pergilah. Sebab tu dia buat konten-konten yang tak bermoral tu kan. Mengarut tu kan. So jadi minta maaf lah saya cakap. Saya pun dulu antara anti sosial dulu. Tetapi itulah kadang-kadang anti sosial ke anti media sosial? Sorry saya berbetulan anti media sosial. So jadi pada awalnya macam tu. Saya tengok apalah TikTok dia gitulah kan benar ini dan sebagainya. Lepas tu kita pun cuba. Kita cuba buat. Saya memang tak sangka-sangka yang pertama saya punya video saya tiru Syekh Mishari bacaan. Kan saya tiru bacaan itu selepas esok tu dia pergi kepada 1,000 sehari. Kan jadi tak adalah sebanyak yang ini kan. Yang ni viral sebab yang tu boleh gagah juga. Lepas tu saya balas komen je semua. Dalam faktor dalam masa 3 hari TikTok saya dah 100,000 follower. Jadi dekat situ saya rasa macam inilah apa orang kata mungkin inilah perjalanan untuk saya mengajak orang untuk sebelum ni dia tak tahu macam mana cara belajar dia, macam mana gaya untuk nak bawa sebagainya. Dan hari ni saya tunjukkan satu persatu. InsyaAllah mungkin tak dapat banyak tapi sikitlah dia boleh cuba kan. Itu dari Amar, dari Naufal seringkasnya. Macam sekarang kalau kita tengok kan, nak orang kata ada orang tak ada follower pun macam kat TikTok sekarang. Tak ada follower. Sekali post dah berapa juta dah pergi. Tak ada follower pun kan. Tapi nak katakan sekarang ni kita nak famous senang. Kita ada yang tak pernah pun masuk TV kan, tiba-tiba famous. So kita tak macam Amar katalah. TikTok ni awal kita rasa macam macam tak baik kan. Hiburan mata kan. Lara betul ni. Tapi sebenarnya tak. Semua benda ada baik buruk dia. Kalau kita rasa buruk, ada baik dia. Ada kalau kita nampak baik, ada buruk dia. Jadi maknanya itu nikmat daripada Allah bagilah. Kan macam ustazah kata tadi matlamat. Kalau kita nak buat apa buatlah. Betul-betulkan matlamat niat kita sebab benda ni akan kaburi mati. Sebenarnya cerita dia ni platform media sosial ni tak salah. Kita manusia ni yang salah menggunakannya. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada Amar dan juga Naufal bersama dengan kita pada hari ini. Dan ada lagi pengkongsian yang kami nak berikan kepada anda sebentar saja lagi tapi kita berehat terlebih dahulu. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kita dah sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Alhamdulillah, topik kita hari ini transisi kehidupan bersama dengan Nilofa dan juga Ustazah Isfadiah seperti tadi. Penuh manfaat, penuh orang kata dalamlah penghayatannya. Dan kalau macam Yana sendiri pun saya melihat transisi kehidupannya daripada seorang bujang berkahwin dan kini transisi nak menjadi seorang ibu pula insya-Allah. Apa perasaan? InsyaAllah, doakan segalanya dipermudah untuk saya melahirkan anak pertama. Perubahan tu masih lagi orang kata dalam proses nak belajar, kan kita nak menjadi seorang ibu dan sebagainya itu perlu ada ilmu. Jadi itulah transisi. Tapi transisi kehidupan kepada yang lebih baik. Ya, betul. Okey, ada sesuatu yang anda ingin kongsikan? Ya, betul. Farin tahu tak? Sekarang ni anggaran penduduk Malaysia adalah sebanyak 32.7 juta. Tapi nisbahnya adalah 109 lelaki kepada 100 wanita. Wow. Pada tahun 2022, penduduk lelaki melebihi penduduk perempuan iaitu masing-masing 17.0 juta dan 15.7 juta. Wow. Maknanya lelaki dah lagi ramai lah ni. 109 lelaki, 100 wanita. So ada lebih 9 orang lelaki. Dia nak cakap tu, jadi lelaki tak ada alasan. Alasan apa saya tak nak beritahu. Okey, kerana kami akan kembali pada hari Isnin nanti bersama dengan anda. Okey, ada kalanya hidup kita ini kita perlu fikir apa orang cakap dan ada kalanya juga jangan nak fikir sangat apa orang cakap. Betul tu. Dia tak boleh kalau tak dengar langsung dan dia tak boleh kalau terlalu dengar. Jadi macam mana kita nak berada di tengah-tengah tu supaya mental kita kuat dan kita dapat mengharungi hari-hari yang mendatang sebaik mungkin. Okey, dan selamat berhujung minggu. Selamat tahun baru. Jaga diri baik-baik. Kembali hari Isnin. Fikir orang cakap. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi cekal hati, dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanita.